Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada kali ini dapat sekali lagi kita bersama-sama saya Ustaz Rosli Mukhtar dalam Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah siri ke-37. InsyaAllah pada malam ini kita akan melihat lebih lanjut dari mana ayat 34 dalam surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan, kita baru saja berada pada ayat ke-34, tapi ayat ke-34 ni kalau kita baca daripada awal Al-Quran, maka baru 34 ayat kita dapati pada malam ni kebanyakan perkataan telah pun kita fahami. Ini Alhamdulillah. Ini seronok ni. Kan? Jadi bagi yang baru mengikuti tak ada masalah kerana kita bila kita ulang lagi akan jumpa juga perkataan-perkataan yang kita jumpa pada malam ini akan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jadi okey, kita lihat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikah dan ketika mana kami qulna, qala asalnya jadi qulna sebab dia qala dia nak sambung dengan na. Jadi qulna. Qala telah berkata, sebab tu saya biru dengan hijau ni sebenarnya pada malam ni saya nak bezakan perkataan saja. Yang perkataan baru ialah kuning. Dalam satu ayat ni satu saja perkataan baru. Okey, dan apabila dan ketika mana wa'idh ni waw dan iz ketika mana dan ketika qulna kami telah berkata dan ketika mana kami telah berkata, kami ni Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran selain dia Allah Subhanahu wa taala gunakan ganti nama saya, aku, dia menggunakan juga kami. Sebab dalam bahasa Arab kami ni menunjukkan kepada kekuasaan juga. Ya, macam bahasa Melayu pun lebih kurang juga. Lil malaikati. Li di sini maknanya kepada. Dan ketika mana kami telah berkata kepada malaikat. Ni tak payah terjemah lah malaikat. Apa dia? Tuhan kata kat malaikat, usjudu li Adam. Usjudu ni dah Melayu dah juga. Malaikat Melayu. Usjudu Melayu. Usjudu ni kata suruh. Kita panggil sujud. Usjudu maknanya sujudlah. Tapi ada waw. Sujudlah kamu semua. Waw menunjukkan kepada ramai. Yang disuruh tu ramai. Usjud. Sebab apa? Sebab malaikat ni ramai. Kita bahasa Melayu malaikat tu seorang. Dalam bahasa Arab malaikat ni dia ramai. Kalau seorang dia malakun. Okey, usjudu li Adam. Sujudlah kamu semua. Wow ni, kamu semua li Adam, kepada Adam. Saya cuba juga ubah jadi biru li ni. Tapi tak nak jadi dia. Banyak sangat habis masa duduk dekat nak ubah li ni jadi warna biru. Tak nak dia. Li Adam. Kita juga telah biasa. Adam ni ialah Nabi Adam lah. Kita dah jumpa sebelum ni. Kepada Adam. Sekali lagi, perkataan ni dah biasa. Adam. Fasajadu, maka. Banyak dah kita jumpa sebelum ni. Fa ni maknanya maka. Fasajadu, maka. Tengok. Jadi, usjud, sujudlah. Tapi sajadu, maknanya telah sujud. Ramailah juga. Sebabnya malaikat ramai kan. Fasajadu, maka telah sujudlah mereka tu. Illa maknanya kecuali iblis. Iblis ni
Macam malaikat lah, kita dah tahu, dah jadi Melayu, iblis pun Melayu dah juga. Memang banyak beruntung kita ni orang Melayu ni. Belajar sikit je Quran kita pandai. Sebabnya perkataan bahasa Arab tu telah menjadi bahasa telah kita ambil. Ni untuk nenek moyang kita dulu dia secara tidak sedar benda tu. Kita tak sedar. Cuma kita nak berhati sikit je. Maknanya kita nak belajar sikit. InsyaAllah pandai. Abah. Abah bahasa Melayu dah, tapi saja saya takut tuan-tuan dan puan-puan tak perasan. Abah ni maknanya enggan. Bahasa Melayu dah. Orang Melayu panggil abai. Mengabaikan. Mengabaikan apa dah? Abah dalam bahasa Arab ni maknanya enggan. Ni dia. Enggan. Abah dia enggan. Abah. Abai bahasa Melayu. Sebenarnya malam ni, ayat malam ni semua ni dah Melayu. Tapi sajalah saya nampak macam dia kurang, kita kurang. Tak pernah jumpa lagi perkataan abah. Melayu panggil abai. Jadi abah enggan. Wastakbara, dan istakbara ni maknanya tiap-tiap hari kita dengar perkataan ni. Seakan-akan dia. Apa dia? Agak cuba teka. Istakbara. Alif ni tambahan, sin tambahan, tak tambahan. Tinggal kabara. Kabara maknanya kabura, kabir. Kita dengar tiap-tiap hari Allahu Akbar dalam azan. Allahu Akbar. Ini dia perkataan. Tapi ni root dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Aba wastakbara. Ni alif ni tambahan. Sin tambahan. Tak tambahan. Sebab apa dia buat tambahan macam ni? Sebab iblis tu membesarkan diri. Jadi dia nak terangkan benda tu dengan sin. Tapi tak ni kena tambah sebab dia tak boleh tambah sin dengan kaf saja. Tak boleh nak sebut, orang Arab tak boleh nak sebut. Jadi bila sebut tambah sin kena tambah tak juga. Ni istakbara. Alif pun kena tambah juga. Istakbara yastakbiru. Istikbaran. Root dia kabir juga, besar. Membesarkan diri. Wastakbara. Kita bahasa Melayu kita panggil takabur. Ni lah takabur. Cuba buang alif dengan sin. Tinggal takabur. Takbara. Melayu ni dengan Quran memang tak boleh lari. Jadi kita panggil takabur. Takabur tu memang bahasa Arab. Tapi ni kedudukan grammar dia lain. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabur. Kita terjemah takabur. Wakana, dan jadilah dia ni. Takana maknanya dia tu sebagai minal kafirin. Daripada, sebelum ni pun jumpa dah. Daripada minal kafirin. Asalnya min, tapi nak sambung ya. Minal kafirin. Kafirin sebut semua dah lah. Kan? Sebut dah kafir, orang kafir. Sebab apa kafirin? Asal usulnya kafirun. Tapi disebabkan ada min ni, dia berubah grammar je. Perkataan makna tak berubah. Kafirun dah tak boleh waw nun tu dia tukar jadi ya dengan nun. Kafirin. Sebab apa ni? Ni huruf jar dia panggil. Keadaan dia ni majrur. Dia dah tak boleh baca dia tak boleh baca dengan huruf waw, dia perlu ditukar kepada huruf ya. Jadilah kafirin. Sebab itulah dalam bahasa Arab kita biasa dengar kadang-kadang kafirun, kadang-kadang kafirin, kadang-kadang muslimun, kadang-kadang muslimin. Itu hanya grammar saja. Ya ni menunjukkan kepada ramai sebab waw menunjukkan kepada ramai, tapi disebabkan ada huruf ni maka tak boleh lagi dia dengan huruf waw. Perlu ditukar. Jadi dan ketika mana kami berkata kepada malaikat, Tuhan cerita keadaan yang layak bagi Allah lah.
Dia kata macam mana kita tak tahu. Kalau manusia kata ada suara, kena dengar dengan telinga. Ni Allah tak sama macam makhluk. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi ketika mana Tuhan berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Jadi kalau kita guna bahasa Melayu, kita ada iblis ni daripada malaikat ke? Tuhan suruh Adam sujud, malaikat sujud kepada Adam. Tiba-tiba iblis yang enggan. Jadi di sini ada beberapa tafsiran. Apa dia? Yang paling lemah mengatakan tafsiran dia, iblis pun malaikat juga. Tapi tafsiran ni lemah. Sebab apa? Sebabnya iblis ni disebut dalam tempat yang lain, dia tu adalah dari jin. Jadi dia bukan malaikat. Lepas tu ni keadaan ni, dia bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Sebab illa ni kecuali iblis. Kecuali tu adakah iblis tu di kalangan malaikat, ataupun kecuali iblis tu bukan dari kalangan malaikat. Yang jelasnya, yang kuatnya, iblis ni bukan dari kalangan malaikat lah. Dia daripada jin. Mungkin ada tafsiran yang mengatakan dia duduk bersama dengan kumpulan malaikat sebab dia seorang, maka arahan tu sekali dengan dia selalu disebut yang umum malaikat. Macam-macam tafsiran ada ya. Lalu tetapi semua malaikat patuh kecuali iblis. Apa dia? Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia takabur. Apa makna takabur? Itu takabur kabir tadi. Kabir besar. Dia membesarkan diri dia. Dia membesarkan diri macam mana? Ialah dia rasa dia tidak patuh kepada Allah. Maksudnya dia membesarkan diri dia lebih daripada suruhan Allah. Wa kana minal kafirin. Jadi dia pun jadilah orang yang kafir. Sebab apa? Kalau orang tu dia menolak suruhan Allah, walaupun Allah suruh, tapi dia tolak. Dia kata suruhan tu tak betul. Itu kufur lah. Tapi kena adalah dia punya perbincangan lebih lanjut. Bukannya tak buat Islam sikit kafir, bukan. Itu berdosa. Tapi ada perbincangan yang lebih lanjut. Jadi iblis ni dia memang Allah suruh, dia tahu benda tu Allah yang suruh, tapi dia sudah menganggap bahawa suruhan Allah tu tidak, dia tak nak patuh. Dia tidak menerima suruhan Allah. Astaghfirullah. Kalau kita takabur dengan manusia, tidak kufur. Manusia suruh kita tak nak patuh, itu tak kufur. Sebab sama manusia. Ini dengan Allah. Ya. Jadi setakat tu saja. Tapi kalau orang tu buat maksiat, dia tak kufur. Jangan salah faham pula. Ini dalam isu keimanan. Ada panjanglah perbincangan dia, tapi saya tak nak bincang semua kat sini sebab saya rasa objektif kita ni lebih kepada kita nak faham perkataan-perkataan ni. Alhamdulillah pada malam ni setakat tu saja yang dapat saya sampaikan, kita kongsikan bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.